Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Ah, Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana hadir pada hari ini untuk webinar aplikasi Google Workspace for apa ni? For education bagi kegunaan pembelajaran digital di Politeknik Malaysia. Okey, alhamdulillah kita dapat bersama di ruang ini. Okey, untuk makluman hari ini BIPD tutup tutup sebab kita ada kes. So proses sanitasi akan berjalan lah. Tengah berjalan lah. Akan buat sanitasi disebabkan ada beberapa kes. Dua aras, aras 6 dan aras 7. So hari ini saya live daripada rumah saya lah. Daripada rumah saya. Uh, jadi tak apa. Jadi kita teruskan juga kita punya untuk agenda hari ini. So terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan kerana dapat hadir pada pagi ni. Okey. Ya, ada yang duk tanya kata rekod ya, webinar ni akan direkodkan. Okey, don't worry, memang akan direkodkan. Okey. Terima kasih untuk reminder tadi. Biasalah ni kadang-kadang kita terlupa benda ni kalau tekan button tu, tapi saya dah tekan tadi. Terima kasih untuk reminder tadi. Okey, jadi sebelum tu kita mungkin yang baru masuk tu mungkin boleh apa scan ataupun apa tu QR code tu ataupun boleh apa klik 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 pautan yang saya letak di chat tu. Okey. Jadi sementara sambil-sambil tu bolehlah tuan-puan isi borang kehadiran. Okey, saya rasa kita boleh start. Jadi kita mulakan kita punya webinar Google Workspace ni dengan Al-Fatihah. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua sekali lagi. Okey. Jadi pertama sekali Dr. Nana pengarah PIPD sampaikan salam. Cuma dia tak dapat saya ada bagi tahu dia untuk ada jemputlah dia untuk beri sepatah dua kata, tapi bukan malangnya tapi dia ada urusan pensyarat lain lah. Jadi Dr. Najib dan salam kepada semua. Jadi untuk pagi ini kita seperti mana saya dah maklum pada mesyuarat PEL pada minggu lepas pada 9 dan 10 tu kita akan mengadakan satu webinar mengenai Google Workspace Politeknik Malaysia. Okey. Jadi saya teruskan kata agenda slide seterusnya. Boleh nampak Boleh nampak saya punya slide. Okey. Link kehadiran boleh akses. Okey. Kalau tak boleh bagi tahu saya. Okey, untuk pagi ini kita selama 10 pagi sampai 1 petang insya-Allah kita okey. Kita akan ada satu webinar. Jadi untuk webinar ni saya telah menjemput dua orang ramah. Seorang yang pertama sekali Encik Fadli bin Ahdon yang merupakan ketua unit SPEC bagi Politeknik Mersing. Dia juga seorang pensyarah kanan di GTMK AJK Digital Learning. Ini peringkat jabatan Okey, rasa dia pernah berkhidmat sebelum ni pernah berkhidmat di College Komuniti Arau dan sebelum tu pernah berkhidmat di PSIS Politeknik Sultan Indonesia. Dan mungkin ada lagi saya tertinggal kot. Nanti Encik Fadli boleh fit in lah. Okay. Itu yang pertama. Jadi Encik Fadli akan menerangkan bagaimana untuk mendaftar Google Workspace for Education lah. Ini merupakan lesen yang percuma yang boleh ya ada sesiapa yang cakap tu Encik Asno tak ada. Okey, saya tak apa saya minta. Okey, kalau ada apa kita
Okey, link kehadiran. Okey, apa kita bagi. Alright, yang baru masuk saya dah pastekan. Okey, macam saya bagi tahu tadi, Encik Fadli akan terang proses pendaftaran Google Workspace. Dan pada 10.20 kita rehat sebentar lah, 10 minit. Kita take a break, 10 minute break. So, dan pada 11.30 pagi kita continue lagi. Sebab lepas kita daftar Google Workspace ni, jadi kita nak tahulah macam mana nak menggunakan admin dashboard untuk Google Admin Dashboard untuk Google Workspace ni. So ini akan diterangkan oleh dijemput daripada Kolej Komuniti Pasir Salak, iaitu Dr. Muhammad Radwan yang merupakan Ketua Unit Penyelidikan Inovasi dan Perkomersialan. Dia juga pensyarah kanan STM CJ Teknologi Maklumat dan juga ketua editor jurnal ni pula. Jurnal pembelajaran sepanjang Politeknik dan College Community. Okey, jadi beliau daripada College Community Pasir Salak. Okey, jadi dia pun kata kalau ada siapa yang berminat nak hantar jurnal, dihalu-halukan. Okey, dihalu-halukan lah. Kalau perempuan ni, tuan-tuan dan perempuan minat tu ada yang nak hantar jurnal tu, okey, boleh hantar kepada jurnal pembelajaran sepanjang hayat Politeknik dan College Community. Jadi, okey, seterusnya, okey, saya nak terang sikit lah. Okey, pakai ni. Okey, agenda, okey, saya dah, okey, link, okey, link. Okey, hostnya, betul. Nanti saya buatlah lepas ni. Okey. Uh, jadi untuk yang okey, untuk sedia maklum SIDOS downtime yang SIDOS dah telah ditutup untuk maintenance. Jadi kami dah berawakkan, alhamdulillah. Okey, semua berjalan lancar. Jadi saya mungkin nak buat reminder bahawa kita akan cuba sedaya upaya untuk buka kembali SIDOS ni sebelum semester baru bermula. Jadi jika ada apa orang kata berita baik, jadi kami akan keluar satu surat lah untuk pemakluman itu. Dan kemudian Google Workspace ni dia rasanya Google Workspace ni akan diterangkan oleh sejarawan kita. Dan kemudian kita ada grup Telegram di mana boleh sama ada tuan-puan join melalui link yang tertera. Tapi link ni sekejap je kan. Tapi tak apa, nanti saya akan add tuan-tuan dan puan-puan dalam grup tu lah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan webinar ini kepada Encik Fadli lah untuk ni. Silakan Encik Fadli. Okey, terima kasih Encik Akashah, sahabat saya daripada BIPD. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, sebelum tu nak minta Encik Akashah untuk bagi saya permission untuk nak share. Okey, boleh. Okey, Dah lama kan, tiba-tiba kena buat dah lupa lah. terkejut Ini kena apa? Terkejut. terkejut kena work from home kot. Itulah. Encik Akashah okey, sihat lah? Setakat ni alhamdulillah. Alhamdulillah lah, semoga semua dipelihara kan. Ya, jadi saya make presenter ya. Okey. Okey, alright. Alright. Okey, boleh dah. Okey, boleh nampak yang saya share? Nampak. Nampak, okey, alhamdulillah. Okey, saya terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang lah pada semua rakan-rakan yang saya difahamkan semuanya
kebanyakannya pegawai e-learning lah. Mungkin ada yang mengenali saya, rakan-rakan lama. Saya ada nampak nama-nama saya kenal. So seperti yang dimaklumkan oleh Encik Akashah tadi, sebelum ni saya pernah berkhidmat di College Community Arau. Saya banyak explore berkenaan dengan Google Workspace, banyak guna ni pun waktu di College Community lah. Sebab waktu tu saya jadi pegawai e-learning. Sebab sebelum saya masuk College Community, saya memang daripada Politeknik lah. Macam tuan-puan semua. Saya lama di Politeknik. Saya mula Politeknik sebelum ni di Politeknik Tuanku Syed Sajudin, PTSS. Kemudian Politeknik Sabak Bernam. Kemudian Politeknik Balik Pulau. Kemudian baru masuk College Community. So bila masuk College Community tu sebab sebelum ni kita dekat Politeknik kita dah ada medium CDOS untuk kita buat online. So bila dekat College Community tu saya tak ada medium untuk nak teruskan saya punya pembelajaran online. So waktu ni lah saya start explore apa tu platform-platform online ni. Waktu tu macam-macam lah, Edmodo lah, apalah, tapi lalas rasanya paling sesuai waktu tu Google Workspace ataupun waktu tu dia kenali sebagai G Suite. So G Suite ni nama lama bagi Google Workspace lah. So waktu tu dekat College Community Arau banyak saya gunakan G Suite ataupun GWS Google Workspace ni. Okay. So ni nama lama kepada Google Workspace ni, nama asal dia sebenarnya G Suite for Education. So Google Workspace ni sebenarnya dia ada banyak jenis. Dia ada untuk for education, dia ada for business, kemudian dia ada yang for enterprise. So untuk yang kita dekat dunia pendidikan ni, kita akan gunakan yang for education lah. So sebab tu bila kita nak guna tu, kita kena pastikan yang kita guna tu memang untuk education punya. So untuk for education ni, dia pun ada pecahan lagi. Dia ada banyak jenis. Dia ada yang free yang kita boleh guna. Lepas tu ada kita boleh upgrade lagi kita punya Google Workspace for Education. Nanti saya terangkan lah jenis-jenis Google Workspace tu. So ni nama-nama dia G Suite for Education. So bila siapa yang pernah daftar mohon G Suite, automatik dia akan upgrade kepada Google Workspace for Education. Okay. So sebelum tu saya nak terangkan dulu lah perbezaan antara Google Workspace dengan Google Free. Saya rasa kawan-kawan PEL semua pun dah sedia maklum lah berkenaan dengan perbezaan ni. So kalau Google account percuma ni merujuk kepada account Google kita yang biasa, yang kita guna Gmail tu. So Google Workspace for Education ni, ni memang khas untuk education lah. Jadi kalau macam Google biasa yang kita gunakan ni, dia tak ada konsol pengurusan. Dia tak ada satu apps yang kita namakan sebagai admin console. Tapi kalau kita gunakan Google Workspace for Education ni, dia ada admin console. Tapi dengan syarat kita yang mohon sendirilah. Macam sekarang ni, kalau kita gunakan yang Gongkok punya tu, kita tak ada privilege ataupun kita tak boleh download sebagai admin kan. Sebab kita guna je yang sedia ada. Kemudian kalau yang akaun percuma ni, kita tak ada kumpulan pengguna. Maksudnya dia broad je lah, dia luas. Tapi kalau kita guna Google Workspace for Education ni, dia ada kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna tu merujuk kepada institusi kita. So kalau kita gunakan domain akaun percuma ni, kita akan gunakan Gmail lah. Email kita belakang dia akan @gmail.com. Tapi kalau kita guna edu ni ataupun Google Workspace, dia punya belakang dia akan ikut nama kita punya institusi. Ni contoh waktu saya dekat KK Arau dulu, ada buat 2 subdomain, satu staff, satu pelajar lah. So staff ni khas untuk staff, pelajar ni khas untuk pelajar. So bila kita yang jadi admin untuk kita punya Google Workspace, kita boleh create subdomain bergantung kepada keperluan institusi kita. Kemudian untuk akaun percuma ni, kita punya dokumen, kita punya file-file semua, kita boleh share ikut kita je. Tapi kalau kita gunakan Google Workspace, kita boleh share dalam kita punya organisasi. Maksudnya kita orang luar, daripada luar organisasi kita tak boleh nak access dokumen tu. So lagi memudahkan kita lah kalau kita nak kawal kita punya kawalan capaian kepada kita punya dokumen-dokumen. So kalau guna Google account percuma, dia punya simpanan Google Drive dia 15 gig. Tapi kalau untuk Google Workspace for Education,
Kalau dulu waktu saya mohon dulu waktu zaman G Suite, dia memang unlimited. Waktu tu memang dia tak ada limit. Tapi sekarang Google dia dah buat polisi baru. Dia dah hadkan sampai 100 terabyte je, 100 TB. So 5 TB dia dah defaultkan untuk simpanan untuk setiap Google Drive. Yang 100 TB ni untuk satu institusi, bukan untuk satu account. So dia dah hadkan lah. Tapi kalau siapa yang guna awal-awal dulu memang untunglah dia unlimited. Okay, kalau macam ada tuan-puan nak tanya boleh je menyampuk ya, tak payah formal sangat. Kalau apa-apa nak tanya boleh je Okay, okay, so kalau dekat institusi saya dulu, ni saya cerita pengalaman waktu saya dekat College Putih Arau lah. Sebab bila saya dah pindah Politeknik Mersing ni, saya lebih kepada pengguna lah banyak. Tapi waktu saya dekat college dulu, saya terlibat saya langsung lah. Sebab saya sebagai admin dan juga sebagai pegawai e-learning dekat college. So kalau bila kita di institusi, tak kisahlah di college ke di poli, so bila uh, kita yang mohon Google Workspace ni, kita sebagai admin, so kita boleh wujudkan email-email untuk kita punya college ataupun politeknik. So email-email tu tak tertakluk pada staff dengan pelajar juga. Pelajar juga, kita juga boleh wujudkan email-email ikut jawatan, ikut unit. Contohnya kalau macam dulu dekat college, setiap jawatan TPA lah, pengarah, K-Pro, ketua program, sebab college tak ada KJ. Setiap satu jawatan tu ada email dia sendiri. So bila kita pindah, macam saya bila saya pindah politeknik, semua dokumen-dokumen tu K-Pro baru yang ganti saya semua boleh access. Sebab semua kita dah ada dalam email tu. Sama juga dengan unit, kita boleh wujudkan email untuk kita punya unit sendiri dekat setiap poli ataupun setiap college. Kemudian kita juga boleh kawal kita punya email-email untuk pelajar kita. So kita boleh set ikut nombor metrik. So kalau sebelum ni kalau pelajar-pelajar dah guna account biasa, kita nama orang tu macam-macam lah, pelik-pelik kan. So bila kita gunakan Google Workspace ni, kita boleh set sendiri email-email untuk pelajar-pelajar kita. Okay, so selalunya kalau kita gunanya account free ni, dia punya limit 10,000, dia punya maximum account. Kalau dululah saya tak pasti kalau Google dia ada ubah polisi ke, ada kurangkan tu, saya tak pasti. Okay, so yang ni jenis-jenis Google Workspace for Education. So ada 4 semuanya. So yang kita free, yang kita boleh guna, Google Workspace for Education Fundamental. So dalam Fundamental ni dia ada apps macam Google Classroom, Google Meet, Google Form, Google Chat. Ni dia punya apps-appsnya ada dalam Education Fundamental. Kemudian dia ada Education Standard. Education Standard ni, yang ni berbayar. Dia ada tambah sikit security features dalam ni. Kemudian kita ada Teaching and Learning Upgrade. Teaching and Learning Upgrade ni kita kena ada dulu Education Fundamental, baru kita boleh upgrade. So Teaching and Learning Upgrade ni kita boleh ada tambahan lah. Contoh dia daripada segi rakaman video, lepas tu kita boleh buat breakout room. So kalau macam yang kita punya sekarang ni, kalau kita gunakan Education Fundamental, Google dia dah buang dah function untuk nak record video kalau kita guna Google Meet. Tapi kalau dulu boleh. So kalau kita nak record video, kita kena gunakan yang Govok punya lah. Kalau tuan-puan tengok yang kita punya akaun Wang Govok tu, ada yang ada patah balik ada yang on speaker kot. Okey. Bila kita guna Google Meet dekat dalam akaun Wang Govok, kita boleh nampak dekat Google Meet tu kita boleh record, kita boleh breakout room. Tapi kalau yang kita gunakan Education Fundamental ni tak ada. So bila kita nak buat record dia, kita boleh gunakan yang Govok lah. Tapi bila kita nak guna Google Classroom, kita boleh gunakan Google Workspace for Education Fundamental ni. Kemudian kita ada juga Google Workspace for Education Plus. Yang ni dia ada banyak lagi, dia punya ciri-ciri yang ada dalam ni. Okay, so kita boleh tengok dia punya perbezaan tu dengan lebih jelas dekat sini. So tadi macam saya beritahu tadi ada 4 jenis Education Fundamental, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade dengan Education Plus tadi. Okay, so kalau daripada segi collaborate ataupun
kolaborasi dokumen, kebanyakan setiap ni kalau Google Doc semua kita boleh gunalah, kita boleh collaborate each other. Google Sheet semua boleh, Google Slide, ni Google Form, ni semua apps. Google Classroom, setiap satu jenis ni semua ada. Google Classroom, Google Form, Google Slide. Cuma kalau kita gunakan Teaching and Learning Upgrade dengan Education Plus, dia ada tambahan untuk third party application add-on. Kemudian untuk Google Classroom, kalau kita gunakan yang Education Fundamental, dia Originality report ni dah ada 5 sahaja per kelas. Originality report ni dia hanya ada dekat dalam Google Workspace. Kalau kita gunakan akaun Gmail biasa, original report ni tak ada. Original report ni fungsi dia macam turn it in lah. Turn it in ni kita boleh check pelajar-pelajar punya assignment tu ada tak ada ambil daripada internet tu, berapa banyak, berapa persen. So kalau kita gunakan yang free, dia boleh terhad 5 sahaja per kelas. Tapi kalau kita upgrade, dia unlimited, dia punya penggunaan dia. Okay, so dari segi assignment, assignment semua edisi ni dia ada. Contohnya ada Google Site, Google Group. Cuma kalau Education Plus ni daripada segi document approval dia ada satu function lah. Google Task, semua ada Google Task. Okay, daripada segi function connect, untuk Gmail, semua edisi ni dia ada Gmail, kalender semua ada. Okay, untuk Google Meet. Okay, Google Meet ni, kalau kita gunakan yang biasa, ataupun yang kita gunakan yang Google Workspace Education Fundamental, dia hanya ada 100 participant saja kita boleh buat kita punya sesi tu. Tapi kalau kita upgrade, kita boleh guna sampai 250 hingga 500, dan juga kalau kita gunakan Education Plus boleh 500. Kemudian function untuk recording, ni yang saya betul tadi ni. So sebelum ni kita memang boleh record kita punya Google Meet, tapi sampai 9 Januari je. Sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat Google Meet, kalau kita gunakan Google Space ni dah tak ada lah function ni. Kalau kita guna Gmail biasa memang tak ada lah. Tapi kalau kita tengok email OneGovOut kita, yang mana mampu dia dah subscribe kita dengan GWS, dia ada function untuk record ni. Okay, so kita boleh gunakan yang OneGovOut punya tu lah. Okay, kemudian yang ni function-function yang ada dekat dalam Google Meet lah, hand raising, digital whiteboarding, ni semua ada untuk semua edisi. Okay, cuma untuk yang percuma dia tak ada untuk untuk Q&A dengan polling, breakout room, attendance tracking dengan noise cancellation. Ni kalau yang biasa tak ada. Tapi kalau yang teaching learning upgrade dia ada. Yang saya tengok yang OneGovOut tu, dia adalah semua function-function ni, breakout room, polling and Q&A. Yes saya. Nak tanya yang sekarang ni untuk yang kita punya ni teaching and learning upgrade ke apa yang mana? Kalau yang kita guna OneGovOut tu, bawah teaching and learning upgrade. Okey. Kalau puan tengok dia memang boleh lah. Kita boleh guna semua ni. Okey. Okey. Cuma nanti ada untuk yang OneGovOut tu ada masalah sikit daripada Google Classroom. Nanti saya cerita apa masalah dia lah. Okey. Kemudian daripada storage, ni storage yang sebetul tadi lah. Sekarang ni dia dah terhadkan sebanyak 100 terabyte je untuk semua. Tapi kalau kita gunakan teaching and learning upgrade, dia ada tambah 100 GB per license. Dia ikut license yang diperuntukkan untuk setiap user. Dia ada tambahan lah dia punya size. Ini dari segi access, dari segi control. So controller kebanyakan semua edisi dia adalah function-function ni. Cuma untuk admin ni, yang penting bila kita ada kita guna GWS ni, function admin ni lah, sebab kita boleh monitor, kita boleh kawal kita punya institusi tu dekat admin ni. Okay. So untuk kalau kita daripada yang Google Workspace Education Fundamental, kalau nak upgrade, saya baru tengok dia punya harga sekarang ni per user RM9. Kita boleh subscribe per month, tak payah per year. So dia bagi kalau per month, kalau duit Malaysia RM9 per user. So katakan kita gunakan yang fundamental, nak upgrade kepada learning upgrade, so kita boleh upgrade lah, kita boleh subscribe. Kalau kita tak nak ramai, seorang user pun boleh. So bila seorang user nanti maksudnya satu account tu kita boleh khaskan.
kalau nak buat apa tu Google Meet, kita boleh guna account tu sebab function yang bila kita update ni yang penting kita boleh record lah kita punya Google Meet tu. So ni harga yang saya boleh tengok semalam lah RM9 per month untuk, tapi ni satu user. Tapi kalau 10 user jadi RM90. Tapi kita juga boleh subscribe per year kalau tak nak subscribe per month. Kita punya untuk kita upgrade ni. Okay. So yang ni antara kegunaan lah Google Workspace for Education. Okay. Yang ni saya sharekan pengalaman waktu di KKR lah macam mana kami gunakan ni. Contohnya untuk collaboration ni kita boleh share secara real time dokumen-dokumen macam dokumen Google Sheet, Google Docs, slide, form semua kita boleh buat collaboration secara real time. Okay, contoh kalau kita guna account biasa, kalau kita nak share ke, kita akan tengok dia ada keluar dua je, restrict dengan anyone with the link. Tapi kalau kita gunakan Google Workspace for Education, dia ada satu lagi tambah, nama institusi kita. So katakan kita nak kawal capaian dokumen tu, kita nak share dalam satu institusi je, kita boleh ambil nama institusi kita. So yang ni kalau kita gunakan Google Workspace for Education lah. So ni memudahkan kita nak kongsi dokumen-dokumen ni secara real time dalam satu institusi. Okay. Kemudian kita ada juga Google Jamboard. Google Jamboard ni kalau macam tuan-tuan guna Google Meet, kalau ambil fungsi whiteboarding tu, automatik dia akan buka Google Jamboard. Ataupun kita boleh terus buka Google Jamboard daripada Google punya apps. So kita boleh buat real time. Kita masuk, kalau kita mengajar matematik ke apa, student-student kita semua sama-sama boleh collaborate dalam kita punya Google Jamboard ni. Okay. Dan daripada tu Google Workspace ni juga boleh boost productivity utamanya daripada segi Google Classroom. Okay, dalam Google Classroom kalau kita guna akaun Gmail biasa, dia tak ada function originality report. Originality report ni maksud dia laporan keaslian ke apa dalam bahasa Melayu. Untuk kita nak check sama ada unsur plagiat ataupun dia ambil banyak sangat rujukan daripada internet, kita boleh gunakan originality report ni. Fungsi dia macam turn-in lah. Okay. Contoh dia, nanti saya tunjukkan contoh dia. Kemudian dalam Google Classroom memudahkan kita lah untuk membuat kursus, mengatur kerja. So Google Classroom ni tak terhad kepada kelas. Kita juga boleh buat untuk, kata kita ada unit, kita buat untuk jabatan, kita boleh buat, katakan kita buat bengkel ke apa, kita boleh buat Google Classroom khas untuk bengkel ataupun untuk kita punya unit tersebut. Okay, kemudian untuk Classroom ni juga, kita juga dalam Google Classroom kita boleh buat rubrik untuk tugasan. So untuk katakan dalam satu subjek tu ada 2-3 orang mengajar, pensyarah, kita boleh gunakan rubrik ni untuk memudahkan kita marking lah, supaya dia lebih, markah yang kita bagi tu konsisten dan lebih telus. Kemudian ada yang ni contoh originality report yang saya masukkan tadi. So bila pelajar kita buat assignment, so kita boleh aktifkan function ni. Tapi untuk yang free dia boleh guna 5 kali saja originality report ni. So nanti dia akan check dia ambil daripada mana. Katakan Wikipedia 45%, Techopedia 23%, dia akan keluar report macam ni. So dia macam turn it in lah fungsi dia. Okay. Kemudian yang ni daripada segi assignment. So kalau kita gunakan Google biasa, dia tak ada function untuk grade importing kat sini. So kalau kita bagi assignment ataupun kita buat Google Form, so kita kena masukkan markah tu manual balik. Tapi kalau kita guna Google Workspace, dia ada satu function grade importing ni. So bila kita grade importing ni, bila pelajar dah jawab dekat Google Form, kita buat assignment ke, kita buat quiz ke, kita boleh tick je untuk kita import, automatik markah tu dia akan masuk dekat dalam Google Classroom kita. Ni kalau kita gunakan Google Workspace Education ni. Okay, so daripada segi communication, so dalam Google Classroom ni, dalam Google Workspace fundamental ni, dia ada perbezaan sikit lah kalau kita gunakan Google Meet yang biasa. Kalau dulu, kalau kita gunakan yang free, kita dah boleh ada function ni, breakout room, poll, Q&A. Tapi sekarang yang percuma dia dah buang function-function ni. Dia hanya ada whiteboarding sahaja. So tapi function-function ni kita boleh dapat, kita boleh gunakan lagi bila kita gunakan Google Workspace yang OneGovok tu. So kemudian dia ada automatic, kita boleh tengok attendance. Siapa yang masuk, dia akan trace tarik waktu dia join dengan waktu dia keluar. Kita boleh tengok. Dia akan ikut username yang kita masukkan lah.
dekat sini. Tapi kita kena aktifkan noise cancellation, dia punya attendant ni. Kemudian dalam yang berbayar ni juga dia ada noise cancellation kat sini. So suara kita akan lebih jelas lah dekat sini. Okay, kemudian dalam Google Workspace for Education Fundamental ni pun dia ada memudahkan kita untuk kita organize kita punya task. Kita ada Google Keep, Google Calendar untuk memudahkan kita nak remind kerja. Contoh Google Calendar ni kita boleh buat terus. Katakan kita ada kelas ke, bengkel ke, kita boleh set tarikh. Kemudian kita boleh set join with Google Meet ni. So kita boleh copy, kita boleh paste kita punya info ni dekat dalam group dan sebagainya lah. So kita memudahkan kita untuk nak remind kerja-kerja kita. Sama juga kalau kita gunakan Google Keep. Google Keep ni kita boleh simpan, katakan ada kerja-kerja utama kita boleh simpan dalam ni. Kemudian kalau kita ada gambar, kalau gambar tu ada perkataan, kita boleh extract. Dia ada function untuk extract text daripada perkataan. Dia panggil grab image tag dekat Google Keep ni. Kemudian daripada segi provide trust security, yang ni untuk admin. Admin ni hanya ada dekat Google Workspace sahaja. So kalau kita guna Gmail account biasa, dia tak ada function Google admin ni lah. So Google admin ni kalau kita sebagai PEL, pegawai e-learning, dia memudahkan kita nak tengok penggunaan Google Classroom. Kita boleh tengok berapa banyak penggunaan Google Classroom dalam institusi kita, Google Meet, berapa banyak hour yang active user guna. So kita boleh tengok kat sini. Dia ada function untuk reporting. Kemudian kita juga boleh tengok berapa size pengguna dan sebagainya lah. Berapa size yang user dah gunakan dan sebagainya. Semua dekat bahagian Google Admin ni. Okey. Kemudian bila kita gunakan Google Workspace for Education ni, dia ada, kita memudahkan kita untuk nak manage kita punya dokumen. Contohnya kita boleh buat sistem-sistem menggunakan Google Site. Google Site ni dia satu function untuk kita buat macam laman web lah. Tapi Google Site ni sebab yang mudahnya sebab kita boleh link terus dengan Google Drive kita, dengan Google Form, Google Sheet, dokumen-dokumen apps Google yang lain. Contoh dia waktu di KKR dulu, banyak kami gunakan Google Site ni untuk nak bangunkan sistem-sistem yang untuk kegunaan college. Contoh dia untuk kita ada penjawab, EPSH, staff training, library digital pun kami gunakan Google Site untuk nak bangunkan. Okay, so contoh dia macam Stack ni, dia memudahkan untuk nak berkongsi file lah. Sebelum ni kita banyak gunakan Google Drive, tapi kita boleh buat interface menggunakan Google Site ni. Untuk memudahkan kita, untuk memudahkan katakan dekat Perlis, dulu kami ada 2 cawangan, satu dekat Arau, satu dekat Kanga. Betul rakan-rakan dekat cawangan Kanga, kalau nak access dokumen, kalau dulu kena pergi dekat Arau nak copy dokumen ke apa, bila dah ada Google Drive ni, kita boleh terus letak Google Drive, tapi kita terhadkan capaian dia hanya untuk kita punya institusi sahaja. So dokumen tu orang luar tak boleh nak access lah. Sama juga contoh pengurusan jadual waktu ni. So kita ada e-prestasi PSH. So kita boleh gabungkan terus dengan Google Sheet, Google Data Studio, yang semua apps-apps Google yang ada untuk masukkan dalam Google Site ni. Ni contoh staff training storage untuk simpan-simpan dokumen. Ni contoh perpustakaan library College Kuching Arau. So yang ni pun menggunakan Google Site untuk memudahkan pelajar-pelajar lah. So kalau untuk pelajar ni kita umumkan lah semua pelajar boleh capai. Selain daripada itu, bila kita gunakan Google Site, kita juga memudahkan kita untuk nak develop mobile apps ataupun content apps kita. Daripada Google Site tu kita boleh transfer kepada, kita boleh jadikan dalam bentuk APK dan sebagainya untuk mobile supaya pelajar-pelajar boleh install dalam dia punya handphone. Ini antara contoh-contoh mobile learning yang dibangunkan daripada Google Workspace. Okey, so untuk proses pendaftaran Google Workspace, okey. So untuk macam kita sekarang dekat Politeknik, kita punya email OneGovOg memang dia dah registerkan dengan Google Workspace. Tapi kita ada masalah bila pelajar-pelajar kita nak guna, sebab dalam Google Classroom, kalau tuan-puan dah pernah cuba guna Google Classroom yang OneGovOg tu, kita hanya boleh add
kita hanya boleh add dia punya classroom tu, dia punya student yang dalam domain OneGovok tu saja. Kalau kita masukkan Gmail biasa ke, kalau kita masukkan daripada email lain ke, dia tak boleh. Dia tak boleh nak add student dan sebagainya. Tapi kalau kita nak add nak buat bengkel ke dalam satu institusi, bolehlah, tak ada masalah. Tapi kalau student kita guna Gmail biasa, kita tak boleh nak add sebagai student. Sebab tu kalau macam kami di Politeknik Mersing, so saya rasa rakan saya Puan Suhana pun ada dalam ni. So kami ada dua. Satu kami gunakan yang OneGovok, satu lagi kami kekalkan yang lama. So bila nak guna Google Classroom dia, kami boleh gunakan Google Workspace yang lama tu lah. Cuma bila nak buat rakaman Google Meet, kami boleh ambil Google Meet tu daripada Google Workspace yang OneGovok tu, supaya kita boleh rakam. Tapi untuk kelas-kelas apa semua kita gunakan Google Workspace yang kita punya institusi punya sendirilah, yang kita sebagai admin. So untuk kita nak register, kita boleh masukkan link ni, edugoogle.com. Yang penting ada edu ni. Kalau tak, nanti dia akan pergi Google Business, Workspace for Business. So kalau kita ada edu ni, dia akan pergi Google Workspace for Education. Yang ni saya tunjukkan dulu, nanti baru saya demo secara teruslah, secara as on. So bila kita masuk edugoogle.com ni, so dia akan keluar interface ni. So dekat sini, tuan-puan boleh klik get started for free. Okay, so yang ni tuan-puan boleh confirmkan dulu dengan ICT lah, sama ada diorang memang dah mohon ke, ataupun kalau tak ada lagi, bolehlah tuan-puan cuba mohon untuk yang ni. So kita klik get started for free yang ni. So pastikan yang kita mohon ni ada tulis for education. Takut, sebab kalau tak dia banyak keluar for business. For business dia lain pula dia punya function dia. Okay, kemudian dia akan keluar let get started ni, kita ambil next. Okay. Kemudian tell us about your institution. Yang ni contoh ni saya masukkan College Community Cawangan Kanga lah. Sebab dulu saya waktu di Arau, Cawangan Kanga kami guna sekali yang Arau punya. So dekat sini kita boleh masukkan nama institusi kita. Katakan Politeknik Mersing ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ni kita boleh masukkan. Kemudian kita ambil higher education dekat sini. So pastikan dekat atas ni dia tulis Google Workspace for Education. Kemudian dekat sini Google akan minta maklumat berkenaan dengan kita punya institusi. So dia akan minta kita punya laman web. So katakan kita boleh masukkan yang MyPolicc itulah kita punya laman web. Kemudian number of student, yang ni anggaran je, dia bukan dia tak ada mempengaruhi apa-apalah dekat sini. So kita masukkan next. Okay, kemudian what your institution location and number, yang ni kita pilih country Malaysia, tu kita masukkan nombor telefon dekat sini. Maklumat-maklumat ni wajib kita masukkan. Kalau kita tak masukkan, bila kita tak boleh nak tekan button next ni. Ya, kemudian Google akan minta alamat institusi kita. So kita akan masukkan alamat, jalan semua, postcode, semua ni wajib isi. Lepas kita tekan next. Lepas tu contact info, yang ni kita boleh masukkan contact info orang yang mohon ni lah. Katakan kalau yang mohon ni email, kita boleh masukkan nombor kita, last name. Betul, yang ni kita masukkan email address yang aktif. Katakan yang ni kita masukkan email apa-apa pun tak apalah. Tak semestinya email Google Workspace. Kita masukkan Gmail biasa pun boleh kat sini. Yang penting kita email tu kita boleh dapat email daripada Google. Sebab Google dia akan hantar email dekat kita, mohon dokumen-dokumen bukti dan sokongan. Okay, kemudian so dekat sini yang penting dia akan tanya, does your institution have a domain? So kalau kata kita kena kita katakan kita tak ada, no I need one, dia akan suruh kita belilah. Nanti dia akan minta kita beli domain daripada Google. Tapi kalau kita ada, kita boleh ambil yes I have one, I can use. So kita boleh klik dekat sini pengesahan untuk domain. So dekat sini kita akan masukkan, dia akan minta your domain name. So dekat sini kita kena masukkan domain yang tak pernah register lagi dengan Google. Kalau dah register, dia akan keluar macam ni. Macam ni contoh KK Arab dah ada Google Workspace, dia akan kata the domain is already in use. Kalau tak ada, baru dia akan proceed lah. So
sekarang ni kalau macam tuan-puan masukkan email domain poli masing-masing, katakan uh, kalau Mersing pmj.edu.my, ataupun kalau PSIS psis.edu.my, pbu.edu.my. So dia akan keluar the domain is in use. Sebab OneGovok dia dah daftarkan domain-domain kita tu dekat dalam Google Workspace. So kita memang tak boleh guna. So kita kena masukkan subdomain depan tu. Contoh dia kita masukkan tvet@pbu.edu.my, tvet.ptss.edu.my. Itu baru boleh. Sebab kalau kita masukkan subdomain depan tu, subdomain tu belum register lagi dalam Google Workspace. Tapi kalau kita masukkan yang sekarang ni, domain sekarang ni memang dia kata in use sebab OneGovok dia dah daftar dah domain-domain tu. Cik Fadli nak Ya saya. tanya. Boleh? Puan Marian. Lama nak jumpa. Okey. Okey, maksudnya sekarang ni subdomain tu setiap orang tu akan buat subdomain sendiri. Ya Kak. Betul. Jadinya kita dah ada belakang tu ptss.edu.my. Jadi untuk kita punya kita buat subdomain kita. Betul. Katakan buat tvet.ptss ke apa-apa lah. Tapi tak boleh buat terus ptss tu edu.my tak boleh. Okey, thank you. Okey Kak Han. Kak Han kawan lama dulu, lama tak jumpa. Okey, so kita boleh masukkan nama domain yang tak wujud lagi, yang pernah didaftarkan dalam ni. Kemudian bila Google kata domain tu tak digunakan lagi, contoh dia yang ni saya masukkan kkkanga.edu.my, so baru dia akan proceed. Dia akan keluar email sent to kkkanga won't be effect until you set up email with this account. So yang ni tak apa, kita okay je, tekan next. Sebab nanti kenapa kita perlu tekan domain ni? Sebab domain ni perlu sebab nanti bila kita nak setting email, sebab setiap satu domain yang wujud dia ada dia punya server email dia sendiri. Sebab tu kalau kita tak wujudkan email ni, nanti email tu tak boleh nak diterima dalam kita punya Google Workspace. So ni kita ambil next dulu. Kemudian dia akan minta kita wujudkan satu account admin daripada domain kita. So nanti katakan tadi kita masukkan kkkanga, so depan ni kita masukkan username. Username tak kisahlah, tak semestinya letak admin, nak letak email ke apa, tak ada masalah yang ni. Tapi yang kena ada password dekat sini. So ni kita kena cipta account untuk admin menggunakan account domain ni. Okay, kemudian yang ni dia untuk stay connected lah, katakan nak info daripada Google kita boleh ambil OK, kalau tak nak kita ambil no thanks. Ni tak ada masalah apa-apa, dia tak mempengaruhi apa-apa kat sini Okey, kemudian kita boleh katakan kita tekan OK nanti. So nanti dia akan minta pengesahan lah. So kita akan tekan agree and continue. Okay, lepas tu bila dah berjaya dia akan kata your Google Workspace for Education 30-day trial has started. Okay, so Google dia akan bagi 30 hari untuk kita nak verify beberapa perkara. So dalam masa 30 hari ni kita dah boleh gunalah function-function, tapi terhadlah function-function tu. User kita boleh guna 10 orang. Tapi function-function yang dalam tu tak semua kita boleh guna sebab kita guna trial lagi. Dia macam nak bagi test draft dululah. Dalam masa 30 hari ni kita kena verify domain kita dengan verify email kita. Nanti betul yang untuk bahagian tu nanti Dr. Razwan dia akan terangkan dengan lebih lanjut dah berkenaan dengan kita nak verify kita punya domain dengan kita punya email. Okay. So nanti bila kita dah tekan agree and continue tadi, dia akan ada lagi agree and continue untuk pengesahan ni. So kita ambil tekan agree and continue lagi. Kemudian kita boleh login menggunakan akaun admin yang kita buat tadi. So katakan tadi kita buat admin @kkkanga.edu.my, lepas tu nanti dia akan minta nombor telefon untuk hantar kod. Lepas tu tekan next. Yang ni pengesahan dia lah. Lepas tu yang ni baru dia akan keluar macam ni, welcome to your new account. Tu kita tekan accept kat sini. Okay, lepas tu nanti bila kita dah tekan accept baru kita akan masuk Google Admin, konsol Google Admin. So yang ni dia punya interface first lah bila first time kita masuk. So kita tekan next kat sini.
So dia akan keluar dia punya dashboard. Dia punya dashboard ni macam dia punya page utama dekat kita punya Google Admin. So dekat sini dia akan beritahu berkenaan dengan user. Kalau first kita bawa satu user, billing kita, billing ni untuk kita nak tambah subscription kita, nak upgrade ke apa dekat bahagian billing ni. Okay, yang penting dekat sini untuk domain ni. So dia akan minta kita verify your primary domain. So selagi tak verify domain ni, kita tak boleh nak buat sub domain ataupun kalau dalam masa 30 hari domain ni tak verify, Google akan tutup balik kita punya Google Workspace ni. Maksudnya macam kita punya domain edu tu tak wujud. So waktu dekat sini nanti kita kena minta bantuan ICT ataupun pihak HQ lah untuk domain ni. Kalau dulu waktu kami di College Community, kami minta pihak HQ lah waktu tu, ICT HQ, untuk kami masukkan tag file dengan DKIM. File DKIM tu dekat bahagian server dekat HQ. Tapi benda tu sekejap je kita masukkan, nanti kita boleh verify. Ni dekat bahagian untuk manage domain. So ni selagi kita tak verify, dia akan keluar macam ni, verify domain, primary domain kita. So nanti ni contoh proses untuk nak kita verify domain. Dia akan minta TXT verification ataupun CNAME daripada kita punya admin console ni. So dia kata kita kena copy benda ni, lepas tu kita kena masukkan dekat dalam kita punya DNS name kita. Kalau macam poly, setengah poly, server pihak ICT yang control, so lagi mudah. Macam kami kat college dulu, server-server kebanyakannya ada dekat HQ waktu tu. Kami kena minta pihak ICT untuk masukkan text file ni untuk nak verify. So bila pihak ICT ataupun kita punya apa tu PPTM ke PTM ke dah masukkan, baru kita boleh tekan verify my domain ni. So bila kita dah verify my domain, dia akan keluar macam ni lah, domain kita dah verify. Ini contoh yang KKRA punya. So waktu dekat KKRA tu kami buat dua subdomain lah, staff dengan pelajar. So dia akan keluar macam ni, verified, Gmail activate. Gmail activate ni maksud dia email pun dah verify. So lepas kita dah verify domain, kita kena verify Gmail pula. Gmail ni untuk email kita. So nanti kita pergi dekat bahagian email, Gmail. So kita kena activate je ni. Untuk activate Gmail ni pun dia akan minta proses yang sama lah. Ada satu file tu, satu step tu kita kena minta ICT ataupun PTM ke masukkan dekat dalam kita punya file dekat server kita. So katakan tadi kita dah buat subdomain, so dia kena masuk dekat, so ICT kita kena create subdomain tu dekat dalam server. Kemudian dia kena masukkan file ni dekat subdomain yang baru kita masukkan tadi untuk nak verify. Baru selagi kita tak verify ni, nanti email tak boleh guna dekat kita punya Google Space kat sini. So nanti bila kita dah lepas dah dapat pengesahan, baru kita boleh add user lah. So kalau macam dekat Arau dulu kami buat untuk KK Arau dengan KK Cawangan Kanga sekali dalam ni. Sekali dalam user ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk add user ni, kalaulah saya dah ada satu email lain, saya nak email tu dimasukkan ke dalam domain ni, boleh ke? Yang email cik tu email Google Workspace ke email biasa? Email Gmail. Gmail. So kalau macam dia punya kita bila kita kena cipta dulu satu account dekat Google Workspace, nanti encik boleh transfer content je. Saya ingat, keadaannya saya ada buat satu email khas untuk satu unit yang saya jaga. So ini saya nak email tu termasuk dalam Google lah, masuk dalam Google Space ni. Tak boleh sebab cuma kita boleh transfer content je. Maksudnya nanti katakan dekat dalam Google Workspace nanti, nanti encik buat satu email khas untuk nak retrieve balik maklumat-maklumat yang dalam Gmail tu.
Sebab kita boleh transfer balik dia punya Gmail dengan dalam Google Drive tu. Semua konten tu boleh transfer masuk yang dalam email baru ni. Kalau transfer tu setting kena ubah balik ataupun dia pakai setting sama? Dia tak perlu ubah? Setting tu maksudnya daripada Google Classroom kan? Tak, sebab dalam email tu, dalam tu saya buat Google Site, saya ada buat Google Form dan sebagainya. So, lepas tu benda tu dah pakai pada third party punya application dan link kan. So, adakah link tu semua nak kena buat balik semula ataupun dia boleh pakai yang sama? Maknanya tak perlu update apa-apa. Kalau macam Google Form, kalau macam yang jenis Google Form, Google Doc, Google Sheet tu, dia akan transfer samalah dengan setting-setting sekali. Cuma kalau Google Site tu, kita kena copy, kita kena add sebagai collaboration, baru kita boleh nak guna balik. Kalau pakai collaborator nanti kan segala data tu dia akan pakai drive yang mana? Kita akan guna drive yang baru ni, Google Workspace ni. Google Site setting tu automatic ataupun saya kena reset balik semula? Jadikan yang GWS punya account ni sebagai admin. Yang account lama tu sebagai collaborator. Betul. Sebab bila dekat Google Site tu nanti, bila kita sebagai collaborator, lepas tu nanti bila dah jadi collaborator tu kita boleh make a copy kan. Terpaksa kita make a copy lah. Ya, alright. Maksudnya okay, Cik. Okay. So nanti so macam tadilah Cik Azrul tanya tadi, so kalau kita ada akaun lama, kita boleh transfer dia punya content tu kepada akaun kita punya Google Workspace ni lah. Dia ada satu function tu, transfer content. Dia bergantung kepada kita punya dalam Google Drive tu. Katakan dalam Google Drive kita tu ada Google Form, Google Sheet, Google Slide macam-macam. So kalau banyak dia akan ambil masa 2-3 hari lah dia tulis berapa persen dia dah transfer daripada kita punya akaun lama kepada akaun baru. Okay, so nanti bila kita dah siap, yang ni antara admin yang kerja-kerja yang kena buat lah. Macam tadi kena verify domain dan create subdomain. Lepas tu kena verify DKIM untuk Gmail. Kemudian add user and setting directory. Kemudian setting, kalau dulu kita kena setting Google Apps, nak bagi boleh record, nak betul Google Classroom ni pun kita boleh set sebenarnya. Supaya orang daripada luar domain pun boleh join. Kalau macam sekarang ni, OneGovok ni sebenarnya, kalau dia set dekat sini, orang daripada luar domain pun boleh join, so tak ada masalah. Student kita yang guna Gmail biasa tu boleh join akaun kita yang dekat OneGovok tu. Kemudian dekat manage report, Google Classroom user dan storage use. Yang ni antara yang kita boleh set dalam admin ni. Kita boleh tengok user yang aktif, berapa usage dah guna. Yang ni untuk bahagian admin lah. Okay, so saya demo sikit. Okay, so proses dia tak lama sebenarnya untuk kita so bila setiap kali kita mohon, dia akan hantar satu email Google Workspace for Education approval request. Sebab tu kita perlukan satu email untuk kita terima maklumat-maklumat daripada Google lah. Contoh dia macam ni, kalau domain tu tak wujud, dia akan katalah your education did not qualify. So kita kena pastikan domain tu betul-betul wujud lah. Okay, so katakan kita nak masuk yang baru, nak daftar yang baru. Okay, so kita masuk edu.google.com so yang ni dia punya main interface dia. So dia keluar bahasa Melayu ni. Kalau tuan-puan nak tukar bahasa Inggeris, kena scroll kat bawah. Yang ni dia ceritakan semua berkenaan dengan Google Workspace. So kita boleh tukar. Yang ni dia ikut setting browser kita lah. Kita kena bahasa Inggeris, kita ambil Global English. Okay. Saya cerita ni yang semua yang saya cerita tadi semua ada dalam ni. Ada cerita kelebihan-kelebihan semua kan. Lepas tu kita boleh klik dekat
explore Google Workspace for Education. So kita klik dekat sini, explore Google Workspace for Education. Okay, so bermula secara yang ni dia tukar bahasa Melayu. Okay, saya tukar bahasa Inggeris. Nanti bahasa Melayu bahasa dia pelik sikit. Tapi yang ni dia ceritalah. Ni macam yang saya ceritakan tadi lah. Dia punya perbezaan antara setiap version. So kita ambil get started for free yang tadi kan. So get started for free. Dia tanya let get started. Kita ambil next kat sini. So ni tell us about your institution. Kita masukkan lah. Katakan yang ni saya mohon untuk college community cawangan Kanga. Okay, so yang ni kita ambil higher education. Kita ambil next kat sini. So institution website ni pun kita kena masukkan yang betul sebab Google dia akan check juga kita betul tak institution kita tu wujud. So tak wujud nanti dia tahulah kita institusi tu tak ada kan. So, kita masukkan KK Kanga, contoh mypolicy.my. So kita boleh masukkan alamat poli masing-masing kat sini. So number of student ni anggaran je, dia tak mempengaruhi apa-apa. So untuk Google Workspace ni dia akan bagi 10,000 account untuk kita manage untuk kita masukkan user dan sebagainya. So kita boleh masukkan katakan 2,000, 5,000. So kita tekan next kat sini. Okay, so yang ni telefon number. So kita pilih country Malaysia, institution phone number, kita boleh masukkanlah phone number institusi kita. So tekan next. So masukkan alamat institusi kita. So kita masukkan yang ni dia akan link tu dengan Google lah. Kita boleh masukkan, kita pilih dia contoh. Tapi kita kena masukkan postcode. Kalau macam auto dah dah masuk dekat sini postcode semua. So kita boleh tekan next kat sini. Okay, kemudian yang ni contact info untuk orang yang mohon. Orang yang mohon tak semestinya admin. Tapi orang yang bertanggungjawab lah untuk nak wujudkan akaun ni. So kita boleh masukkan email ke, nak masukkan untuk PTM ke, ikut kita masing-masing lah. Katakan ni saya masukkan nama saya sendiri. So kita kena masukkan email yang aktif, yang Google boleh achieve kita lah. Ini kita masukkan email Gmail biasa pun tak ada masalah untuk yang ni. Okay, so yang kat sini yang domain ni so kalau kita dah ada domain, kita ambil yes, I have one, I can use. So your domain name ni kita boleh try masukkan, katakan saya masukkan yang pmj.edu.my. Macam so kebanyakan poli, semua poli memang dia dah email ni semua dia dah didaftarkan dengan Govok punya GWS. So dah akan keluar this domain name is already in use. So kita kena masukkan domain yang tak ada lagi. Contoh dia kalau macam saya ambil contoh tadi Politeknik Balik Pulau dulu, poli saya dulu, pbu.edu.my. So kita akan kata in use juga. So kita boleh masukkan subdomain. Tapi yang ni kita kena mention dekat kita punya PTM ICT kita untuk wujudkan subdomain dalam server kita. So katakan tibet pbu.my, tekan next. Yang ni baru boleh lah. So dia akan kata email sent to Tibet won't be affect. Tapi tadi saya buat yang KK Kanga kan. So saya masukkan yang KK Kanga lah. Katakan kkKanga.edu.my. So KK Kanga ni memang tak ada lagi lah register sebab guna KK Arau punya. Okay, so dia kata dia akan set up kita punya account tu guna domain ni. So domain ni memang kena benar-benar wujud lah supaya nanti Google dia tak cancel lepas 30 hari. Lepas tu kita tekan next kat sini. Tapi kalau kita nak beli pun boleh. Dia ada harga-harga domain. Kalau kita klik kat sini. So kita boleh masukkan nama domain yang kita nak. Katakan kita nak masukkan KK Kanga. So nanti dia akan keluar senarai-senarai yang mana yang masih available. KK Kanga. Dia akan boleh kkKanga.com, kkKanga.net, semua ni yang available, yang Google boleh jual untuk kita. Tapi kalau kita dah memang ada yang edu punya free, kita boleh guna yang free ni. Lepas tu kita tekan next kat sini. So ini account
kita kena wujudkan satu admin punya account. Katakan admin, lepas tu kita masukkan password kita. Tapi admin ni tak sebenarnya tuan-puan nak letak admin. Ni contohlah. Buat email ke, admin email, katakan admin poli ke, semua tak ada masalah. Semua ikut masing-masing. Kita tekan next. So yang ni kalau kita nak info-info daripada Google, kita boleh ambil OK. Kalau tak nak, kita ambil no thanks lah. Katakan kita tak nak, kita ambil no thanks. So dia akan keluar apa tu, dia punya agreement ni semua. So kita kalau setuju, kita ambil agree and continue kat sini. Okay, so dia nak pastikan kita ni bukan robot, kita ambil lah I'm not a robot. So agree and continue. Okay, so the process kita punya permohonan. So dia akan kata your Google Workspace for Education 30-day trial has started. So dia akan dia minta kita verify sebelum 25 Februari. Lepas 25 Februari ni kalau kita tak settlekan kita punya domain dengan email tu, dia akan tutup. So dekat sini dia beritahu in the meantime you can get yourself 9 of your user to set up. Kita dalam masa yang 30 hari ni kita boleh add 9 orang. Termasuk kita 10 orang lah. Kemudian continue to admin console. Continue to admin console ni, so dia akan minta untuk kita register kita punya apa tu, email. So untuk yang sign in ni, so untuk supaya kita punya browser tak berkecam, tak cacah marba kan, sebab kita ada banyak account. So elok kita buat satu lagi account browser Google Chrome lain lah untuk kita nak guna sebagai admin ni. So kita boleh add, kita boleh login dekat browser lain supaya kita punya browser ni dia tak banyak sangat. So contoh macam saya memang ada banyak account. So saya akan satu account tu satu browser supaya dia tak konflik dengan account lain. So katakan ni contoh-contoh account saya Google saya yang ada. So untuk yang baru kita boleh klik untuk add. Katakan kita buat satu profile baru untuk kita punya account. Okay, so katakan yang ni admin PWS KK Kanga contoh. So, kita boleh pilih color ke apa. So kita boleh buat shortcut dekat desktop kita lah. So nanti bila kita nak login, kita akan gunakan browser yang berbeza. So yang ni kita login. So kita akan login gunakan account tadi. Okay, so kita ambil create an account. Bukan create account dah ada. Kita sign in balik. Account dah ada. So kita sign in. So dekat sini baru kita masukkan admin at KK Kanga. Jadi ikut domain yang kita register tadi lah. edu.my. So dia akan minta password. So selalunya first time dia akan minta verification untuk kita masukkan phone number kita kat sini. So kita masukkan phone number supaya dia boleh hantar teks. Dia boleh hantar kod. So kita kena check telefon kita untuk masukkan kod. Supaya dia nak tengok betul tak admin ni memang betul-betul wujud. 666 972. Terlebih satu. 666 972. Okay, tekan next. Okay, so bila dia dah disahkan, dia akan keluar macam ni. Welcome to your new account. Tekan accept kat sini. Setakat ni okey ke? Ada tuan-puan nak tanya apa-apa? Assalamualaikum, Di. Cik Fadli, saya Syafiza. Saya nak tanya. Kawan saya balik pulau. Cik Fadli. Tak, saya nak tanya. Tadi kan dia kata ada in the meantime you can add another 9 account kan? Maksudnya tu boleh tambah lagi 9 account untuk subdomain tu saja ke macam mana? 9 maksudnya kita dalam masa 30 hari tu kita boleh tambah user kat sini.
Dia ada user kan, kita boleh tambah 9 user lah. Oh, kira sebelum dia verify lah, lepas dia dah verify boleh. Lepas dah verify, baru boleh sampai 10,000 orang user. Okay, alright, tu je. Terima kasih. Sama, okay. Cik, nak tanya, dengar tak? Ya. Dengar Puan Rosni ya. Okay, kita kan banyak account kan, kita create guna browser banyak account kat Google. Kita nak guna nombor telefon tu kadang-kadang dia akan cakap this phone is used many times. Betul. So macam mana nak buat tu? Saya pun jadi juga. Dia tak terima. Betul. Memang kita kena ada standby satu nombor telefon lain ataupun kita kena pinjam nombor telefon kawan kita. Sebab dia memang detect kalau kita, macam saya memang banyak account. Lepas tu nanti dia kata nombor account tu, nombor telefon tu dah guna banyak kali kan. Tu kena standby satu nombor telefon lain. Ambil yang anak punya ke apa kan. Itulah saya buat macam tu lah. Lagi satu lah, tapi tak tahulah yang ni relate ke tak. Okay, tak kalau Google saya cadangkan saya bercadang untuk diri sendirilah untuk createkan satu Google website untuk unit. Jadi macam manalah cara yang terbaik kalau saya guna yang ni, sebab saya nak minta kita link lah dalam website Poly tu, kita link yang ni masuk unit ni, yang ni masuk yang ni. So macam mana kita nak createkan satu link melalui platform ni lah, saya pun tak tahu cadangan ni macam mana kan. Boleh. Okay Puan. So waktu saya dekat KKR tu memang banyak kami buat guna, bila kita dah ada Google Workspace ni, dia ada satu apps nama dia Google Site. Google Site ni memang untuk buat laman web lah. Yang ni laman web yang yang mudah sebab dia tak ada technical sangat. Dia lebih kepada content management. So maksud nanti seelok-eloknya nanti Rosni buat satu email untuk unit tu. Lepas tu email untuk unit tu nanti semua bahan-bahan Puan boleh masukkan dalam Google Drive. Katakan ada bahan-bahan dokumen ke apa, so masukkan dalam Google Drive email unit tu. Kemudian daripada email unit tu boleh buat Google Site terus. So daripada Google Site tu nanti terus dia boleh linkkan dengan bahan-bahan dalam unit tu lah. Contoh ada Google, kita nak share PDF ke apa ke, Google Form ke, terus nanti bila katakan kita berpindah ke kita kena ada orang lain dah ganti jawatan kita ke, so benda tu semua akan kekal dalam tu lah. Betul. So boleh buat. Okay. Yang tu kan minta dengan admin lah kot, sebab dia kata kena aktifkan lah macam-macam. Dia kena tunggu aktif kan. Dia kata dia akan kalau Google Workspace ni memang kita kena minta ICT lah. Untuk kita aktifkan kita punya account tu. Nanti bila kita punya account ni dah aktif, baru kita start develop tu lah dekat Google Site. Okay, sama Puan. Okay, so yang ni dekat bahagian tadi lah, bahagian admin console tadi. So dekat sini kita boleh add logo. So bila kita add logo nanti, bila kita dekat sebelah akaun kita tu akan ada logo institusi kita. Kalau tengok dekat akaun OneGovok, dia ada logo OneGovok tu kan. Kemudian yang penting dekat sini, yang kita pergi dekat bahagian domain tadi dekat bahagian akaun, betul kita pergi dekat bahagian domain. So kita boleh domain. Sebab domain ni kita kena verify dululah. Ni manage domain. So ni domain yang kita buat tadi. kkkangang.edu.my. So kita pergi dekat bahagian verify domain. So yang ni nanti rakan saya Dr. Razwan dia akan terangkan dengan lebih lanjut dah proses-proses untuk verify domain ni. So kalau macam kita tak ada access dekat server tu, memang kita kena minta bantuan ICT lah untuk kita nak verify domain. Lepas kita dah verify primary domain ni, baru kita boleh set untuk nak buat subdomain untuk buat pelajar ke dan sebagainya. Kemudian untuknya email tu kita boleh pergi dekat bahagian apps untuk Google Workspace. Lepas tu kita boleh pergi dekat bahagian apps overview. So yang ni kita kena aktifkan kita punya Gmail kat sini. So dekat sini
So dekat Gmail. Sekarang dah off lagi Gmail ni. So kita kena onkan dulu, kita kena verify dulu. To turn this service on off, you must verify your domain. So kita kena verify baru kita boleh setting kita punya Gmail untuk DKIM untuk DKIM kita, DKIM. Okay, kemudian untuk user yang 9 tu kita boleh add dekat sini lah, kat bahagian user. So kalau nanti katakan kalau kita nak add ramai, macam dulu dekat Arau dulu ada 5 program, memang saya tak add seorang-seorang lah. Kita boleh lantik setiap satu unit tu ataupun setiap jabatan penyelaras untuk e-learning ke untuk nak tolong add. So penyelaras e-learning tu nanti dah boleh add pelajar-pelajar dalam ni. So nak add pelajar pun kita tak sebenarnya add new user seorang-seorang. Kalau kita add new user seorang-seorang ni, kita kena add seorang-seorang kat sini. Kita boleh bug update user. Kalau bug ni kita boleh masukkan sekali ramai. Kita boleh masukkan dalam CSV file. Kita download dulu template dia. Lepas tu kita boleh attach balik. Lepas tu kita boleh upload. Terus dia boleh registerkan sekali ramai. Sekali 40 orang, berapa orang. Bergantung kepada pelajar-pelajar kita. So kita boleh ambil bug update user. Lepas tu kalau daripada segi admin, kita boleh tengok dekat bahagian report lah. Okay, sekejap saya sharekan contoh yang admin yang saya jadi sebelum ni dekat KK Arau. Okay, yang ni yang KK Arau punya, yang saya jadi admin. So kalau katakan kita letak logo, nanti dia akan keluar dekat sini lah. Logo macam ni, dia akan keluar macam ni logo. Kemudian kita boleh pergi dekat admin. So admin ni ada satu apps nama dia admin console kat sini. Kita boleh tekan admin kat sini. So dia akan verify. So email admin, so email saya yang ni, saya jadi admin lah untuk masih lagi batu backup lah rakan-rakan saya dekat sana. Dekat Arau. Betul. Ini dia punya, kalau kita dah domain kita dah verify semua, so dia punya menu pun akan lain sikit lah. So dia akan keluar dia punya nama primary domain kita. Kemudian kita boleh tengok dekat bahagian reporting ni, dia punya penggunaan Google Classroom, Google Drive. Okay. Kemudian kita juga diberi peluang untuk upgrade kita punya subscription ni. Macam tadi awal-awal tadi saya ada ceritakan, kita kalau kita nak gunakan function macam nak record Google Meet semua tu, kita kena gunakan yang learning yang advance punya, tak boleh gunakan yang fundamental. So yang sekarang ni kita gunakan yang free plan. So kalau kita nak upgrade, kita boleh klik add or upgrade subscription. So kita boleh ambil Google Workspace for Education ni. So kita boleh ambil Teaching and Learning Upgrade. Macam saya dekat Arau tu, saya dah pernah try upgrade test trial. Sebab dia akan bagi sekali je kita guna trial. Trial tu kita boleh guna selama 60 hari. Sekarang ni saya tak boleh gunalah trial ni. So kalau kita guna trial ni, dalam 60 hari kita boleh dapat semua function-function yang ada dekat dalam betul yang learning upgrade punya. So kita boleh dapat kelebihan-kelebihan ni. Boleh stream dengan 10 sampai 10,000, boleh record dekat record Google Meet, dia simpan automatic dalam Google Drive. Yang ni yang saya kata tadi, dia harga dia ikut user. Kalau seorang RM9. Kemudian kalau kita tengok dekat Google Classroom, kalau dekat Google Classroom, katakan saya buat satu contoh yang baru.
Okay, untuk Google Classroom ni, pelajar-pelajar kita boleh diorang boleh guna email yang dalam Google Workspace ni, ataupun kita boleh gunakan email yang ada daripada Google Gmail biasa. Kemudian kalau Google Classroom ni, dia boleh generate link kat sini. So generate link ni dia akan generate automatic link untuk Google Meet kita lah. Cuma link untuk Google Meet ni dia tak ada function dah untuk record. So contoh dia, kalau kita buka Google Meet, kalau kita pergi dekat bahagian ni, dia ada whiteboarding saja. Whiteboarding ni dia akan pergi dekat Google Jamboard terus. Kalau dulu dia ada function untuk recording dekat sini, tapi bila start 9 Januari 2022 dia dah hilang dah function tu. Tapi kalau yang OneGovok kita, dia ada function tu. Masih ada lagi. Function untuk ni contohnya OneGovok punya. So kalau OneGovok punya, kalau tuan-puan nampak dah ada tulis sini OneGovok UC. Kalau kita buka dia punya Google Meet, dia ada function untuk kita masukkan untuk buat recording tu lah. So nanti sebagai langkah penyelesaian, kalau kita nak record, kita boleh gunakan yang ni lah. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada function untuk breakout room, poll, Q&A, recording. So nanti kalau kita nak buat nak record, kita gunakan link Google Meet daripada OneGovok. So kita masukkan dekat dalam kita punya link yang dekat kita punya Google Workspace. Itu contoh yang kita boleh buat lah. Okay, so takat itulah nanti untuk yang macam mana kita nak register DKIM dan nak register domain, nanti rakan saya Dr. Razwan dia akan terangkan dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan proses dekat bahagian admin ni. Okay, so daripada yang saya terangkan tadi, so Google Workspace for Education Fundamental ni banyaklah dia punya kelebihan dia sepanjang pengalaman yang saya gunakan dekat Kolej Tinggi Arau. So dia memudahkan kita untuk buat kolaborasi secara real time. So kalau kita nak minta kawan-kawan kita update file daripada kita share satu file Word ke apa, so kita boleh buat file tu dekat Google Doc, kita share link ni, semua boleh update real time kan. Sebab tu file-file tu semua dia takkan hilang, dia akan save dekat dalam cloud kita, Google Drive. Sebab tu kalau kita boleh wujudkan sendiri akaun untuk jabatan kita, untuk unit kita. Tapi kalau kita guna yang OneGovok tu, kita terhad kepada akaun OneGovok tu je lah. Bila kita dah pindah poli ke, nanti kita punya tu pun dia tak terbawa sekali, kecuali kita transfer kan. So kalau kita lebih mudah kalau kita mohon, kita uruskan sendiri akaun Google Workspace kita ni untuk kita nak cipta akaun-akaun lain. Kemudian Google Workspace ni pun dia mobile friendly lah, sebab kita boleh buka daripada mana-mana pun, handphone ke laptop, tablet kan. So katakan kita dekat mana-mana pun kita boleh install Google Admin ni dalam handphone kita, semua tak ada masalah. Kemudian perkhidmatan disediakan percuma tanpa perlu mengurangkan kos kalau kita gunakan Google Workspace for Education Fundamental ni. Okey, itu saja saya rasa perkongsian untuk yang sesi pertama ni lah. Saya lebih kepada penggunaan Google Workspace for Education tadi, kegunaannya dengan demonstrasi sikit lah macam mana nak daftar Google Workspace for Education. So, kalau ada tuan-puan ada apa nak tanya, boleh tanya dulu, ataupun nanti boleh tanya lepas ni pun boleh. Slide ni saya share, atau kalau nak download terus boleh scan QR code ni. Saya sharekan terus link ni lah, link dekat bahagian ruangan chat. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Assalamualaikum Fazli. Waalaikumsalam. Liza dari Jeli. Kak Liza dari Jeli. Yang 100 terabyte tu. Ya.
untuk tahun 2022 saja ke? Dulu memang unlimited. Tapi sekarang ni dia dah tukar polisi, semua efek, semua jadi 100 terabyte. Untuk satu institusi sehingga tahun 2022 saja. Maksudnya next year akan berubah lagi lah. Tak, maksudnya start tahun 2022 ni, siapa yang dah mohon, yang baru mohon ke apa semua, dia punya size dia 100 terabyte. Okey, yang 5 terabyte GD tu individu ke? Yang tu dia by default dia bagi 5 terabyte, tapi admin nanti dia boleh ubah lah, dia tengok. Kalau kita buat 5 terabyte je, berapa orang yang boleh guna kan dalam kita punya institusi kan. Dia termasuk sekali dalam 100 terabyte tadilah. Betul. Okey, terima kasih. Okey Kak Iza. Share record nanti mungkin Encik Akashah nanti dia akan share record nanti lah untuk share untuk slide ni saya dah share dekat ruangan chat tuan-puan boleh download slide tu dekat dalam ruangan chat ni. So ada pertanyaan lagi untuk yang sesi pertama ni? Okay, terima kasih. Okay, saya serahkan kepada Encik Akashah. Okay. Terima kasih Cik Fadli di atas keterangan yang orang kata cukup padat tapi ringkas lah rasanya dalam masa sejam 15 minit ni. Okey, jadi untuk recording memang saya ada buat recording. Jadi tadi saya ada share link untuk join Telegram group tu. Jadi puan-puan dan puan-puan boleh klik dan nanti dia akan terus join group Telegram. Dan slide ataupun video yang dirakam ini akan di-share dalam group tersebut. So jangan bimbang lah. So sebarang soalan mungkin ada lepas ni, ada soalan kita boleh bincang secara detail di group Telegram. Okey, jadi kita akan sesi kedua yang akan dikendalikan oleh Dr. Puan. Tapi sebelum tu kita sebab sekarang jam menunjukkan 11.24, saya rasa kita break dulu untuk 6 minit lah, 6 minit. Okey, lepas ni kita akan sambung balik. Okey, terima kasih. Cik Fadli. Ya saya. Syafi'i. Ya, Cik Syafi'i ya. Saya nak tanya, kan kita punya staff dibekalkan OneGovok tu punya account kan? Betul ya. Pelajar tak dapat. So macam kita nak buat Google Meet tu pelajar tak boleh masuk. Betul, tapi dan tu kita kena minta admin untuk allow daripada domain luar kan untuk masuk. Admin tu daripada PTD di jabat poli masing-masing lah. Admin mana? Admin tu selalunya pihak ICT lah. Pihak ICT dia kena telefon mampu ke, dia kena contact mampu untuk